Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pembentangan saya pada kali ini berkaitan modul GMJF 2014 Ekonomi dan Pembangunan berkenaan bab 4.10.4 iaitu yang bertajuk komponen bekalan wang. Nama saya Aminah binti Sahak dan nombor matrik saya ialah 257920 grup G dan disediakan untuk Profesor Madya Dr. Haji Azhar bin Harun. Jadi pengenalan bagi bab komponen bekalan wang ini adalah makroekonomi adalah satu kajian menyeluruh yang dilihat dari segi prestasi pengguna. Jadi kegiatan pengeluaran dan juga perubahan-perubahan kegiatan ekonomi dan teori makroekonomi ini dia menerangkan atau menjelaskan mengenai kepentingan permintaan dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan kepentingan dasar serta campur tangan kerajaan untuk mewujudkan keupayaan aktiviti ekonomi mengikut tahap yang dikehendaki. Jadi makroekonomi ini dia menghadapi isu-isu ekonomi seperti masalah pengangguran, kemelesetan ekonomi dan juga inflasi. Jadi dalam perbincangan ni terdapat 3 perkara penting yang akan diterangkan, iaitu pertamanya ialah keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK yang menjadi petunjuk yang paling utama digunakan jika dibandingkan dengan petunjuk pendapatan negara lain. Okey. Jadi yang keduanya ialah pertukaran wang asing, iaitu jenis-jenis mata wang yang digunakan di negara lain. Di Malaysia ni mata wangnya dinamakan ringgit Malaysia iaitu RM, dan di Amerika Syarikat contohnya dinamakan US dollar iaitu USD. Dan ketiganya ialah penawaran wang atau bekalan wang iaitu M3 tu yang terdiri daripada 2 komponen lah, iaitu bekalan wang M1 dan bekalan wang M2. Jadi wang ni adalah aset yang paling cair. Ia mewakili bentuk utama aset modal. Wang yang diterima tu sebagai alat pengukuran atau sebagai ukur nilai barang. Jadi ianya sungguh menarik untuk membayangkan yang dunia di mana wang tu tidak akan wujud kerana wang dinilai sebagai instrumen pembayaran. Jadi orang ramai ni dia sanggup memegang sebahagian kecil daripada kekayaan mereka tu dalam bentuk wang. Untuk apa? Untuk kemudahan dia, walaupun memperoleh faedah yang sedikit, wang tunai ni biasanya dia tak boleh dapat faedah langsung. Jadi definisi bekalan wang. Okey. Jumlah pelbagai jenis wang ada dalam ekonomi. Penawaran wang meliputi bekalan wang M1 dan juga M2. Jadi bekalan wang boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan, iaitu wang secara sempit iaitu M1, wang secara luas iaitu M2 dan juga wang secara sangat luas iaitu M3. Okey. Jadi dia adalah amat penting untuk diperhatikan di sini bahawa bekalan wang dia tidak termasuk stok wang yang dipegang oleh kerajaan ataupun wang di bawah milikan bank. Jadi institusi ni dia berfungsi sebagai pembekal wang atau terlibat dalam pengeluaran wang daripada menjadi sebahagian daripada bekalan wang. Jadi istilah bekalan wang ni hanya merujuk kepada bahagian modal atau tunai yang ditadbir oleh rakyat negara itulah. Jadi kesan daripada bekalan wang ke atas ekonomi. Okay, kita pergi kepada kesan bekalan wang ke atas ekonomi. Jadi peningkatan dalam penawaran wang akan mendedahkan kesannya dengan penurunan kadar faedah dan juga nilai harga komoditi
dan perkhidmatan. Manakala penurunan dalam penawaran wang tu akan mengakibatkan peningkatan kadar faedah. Jadi nilai harga tu dengan nilai penambahan dalam Reserve Bank. Okey. Kesan jangka panjang peningkatan dalam berkawan ni adalah lebih sukar untuk diramal. Okay, ia memberi tumpuan kepada kadar faedah, tetapi ia menjejaki perubahan dalam wang sempit, dan wang sempit dan wang luas untuk merumuskan tindak balas kepada keadaan ekonomi semua. Okay. Bekalan wang ni boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan. Yang pertamanya wang secara sempit, yang keduanya wang secara luas, dan yang ketiganya wang secara sangat luas. Wang secara sempit iaitu M1. M1 ni contoh dia nota dan not dan juga siling. Mata wang tu dengan orang awam, deposit permintaan dengan sistem perbankan, dan juga wang secara sempit ni ialah satu cara untuk mengukur dan juga mengkategorikan bekalan dalam sesebuah ekonomi. Ia termasuk jenis wang tertentu yang sangat cair. Oleh kerana kecairannya, ia mudah diakses dan boleh digunakan untuk perbelanjaan segera. M1 ni hanya sebahagian daripada bekalan wang. Jadi bekalan wang ni termasuk item dalam semua kategori dari M1 hingga M3. Oleh itu, ia memiliki kedua-dua tunai yang paling cair dan tunai dan ases yang berasaskan deposit yang dipegang di dalam sebuah negara. Ini termasuk dana dalam bond atau security lain serta akaun pasaran wang institusi. Walaupun M1 ni digunakan untuk mencirikan wang sempit, M2, M3 dan M4 dikira sebagai wang luas, dan M4 tu mewakili istilah bekalan wang terbesar lah. Jadi wang besar ni boleh termasuk banyak akaun berasaskan deposit yang akan mengambil masa yang lebih lama. Kepentingan wang secara sempit. Wang secara sempit ni digunakan sebagai cara untuk mengukur dan juga menganalisis bekalan wang dalam sesebuah ekonomi. Jumlah wang yang sempit ni boleh membantu dalam memahami prestasi ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, adalah penting untuk memahami perbezaan antara wang luas dan juga wang sempit apabila mengira jumlah bekalan wang. Contoh wang secara sempit itu M1 ni, contoh dia anda ni mempunyai suku dalam poket anda. Ia sangat cair dan boleh digunakan dengan segera. Dengan kadar segera, anda mempunyai RM50 dalam dompet anda, ia sangat cair dan boleh digunakan dengan segera. Dan yang ketiganya, anda mempunyai 500 dalam akaun atau cek anda yang cair dan boleh ditukar menjadi mata wang serta-merta dengan mengeluarkannya daripada bank ataupun ATM. Jadi contoh ni dia termasuk wang yang tidak sempit atau cair seperti dua contoh pertama itulah. Dan yang keempatnya, anda mempunyai cek mengembara untuk RM100 yang cair dan boleh ditukar menjadi mata wang serta-merta jika anda menunaikannya di bank. Contoh termasuk wang yang tidak sempit atau cair seperti dua contoh pertama, kerana ia tidak tersedia. Wang secara luas pula, itu M2. Contoh M2 ni not juga, shilling, tu cek mengembara dan juga deposit permintaan. Liability masa bahagian deposit simpanan dengan sistem perbankan. Jadi sijil deposit yang dikeluarkan oleh bank, deposit bertempoh pemaustatin dan juga tempoh matang kontrak sehingga dan termasuk 1 tahun dengan sistem perbankan. Wang secara luas iaitu M2 dan juga inflasi. M2 ni digunakan sebagai penunjuk kemungkinan peningkatan ataupun penurunan dalam tahap inflasi. Ini kerana ia adalah ukuran penawaran wang yang lebih luas dalam ekonomi berbanding dengan M1 yang hanya melihat wang
yang berada di tangan orang ramai. Jadi inflasi ni hanya akan meningkat jika bekalan monetary meningkat, tetapi output ekonomi kekal sama. Jika pengeluar ekonomi ni dia meningkat bersama bekalan wang, maka inflasi mungkin tidak meningkat sama sekali. Bank Pusat juga boleh menaikkan atau menurunkan kadar faedah untuk mempengaruhi M2. Jika kadar faedah tu lebih rendah, peminjam mungkin akan menjadi lebih popular, yang akan meningkatkan bekalan wang. Sebaliknya, jika faedah tu jika kadar faedah meningkat, maka kos peminjaman juga akan meningkat, yang akan menghalang orang ramai daripada membuat pinjaman. Ini akan mengurangkan bekalan wang M2 dalam ekonomi. Kepentingan wang secara luas. Okey, garisan yang memisahkan M1 dan M2 boleh menjadi sikit kabur. Jadi kadang-kadang unsur M1 ni dia tidak sama. Contohnya setengah perniagaan tu dia tidak akan menerima cek peribadi untuk jumlah yang besar, tapi akan menerima cek pengembara atau wang tunai. Okay. Wang secara sangat luas iaitu N3. Contoh N3 iaitu note, dan juga siling, iaitu cek pengembara, deposit permintaan, deposit simpanan dan deposit pasaran wang. Okey, deposit bertempoh M2. Pemau starting dengan tempoh matang kontrak melebihi 1 tahun dengan sistem perbankan. Pinjaman atau pinjaman tempoh tu daripada syarikat kewangan, iaitu bukan simpanan oleh sistem perbankan. Jadi secara ringkasnya, jika terdapat lebih banyak wang, ekonomi cenderung meningkat kerana perniagaan mempunyai akses mudah kepada pembiayaan. Sekiranya terdapat sedikit wang dalam sistem, ekonomi menjadi perlahan dan harga mungkin turun atau berhenti. Dalam konteks ini, wang secara meluas ni adalah salah satu langkah yang digunakan oleh Bank Pusat untuk menentukan campur tangan jika ada yang boleh mereka perkenalkan untuk mempengaruhi ekonomi. Kelebihan wang sangat luas. Ia membolehkan penggubah dasar ni mendapat pemahaman yang lebih baiklah tentang arah aliran inflasi masa hadapan, dan juga berapa banyak harga barangan dan perkhidmatan yang mungkin akan meningkat. Okay. Di samping wang sempit ni, Bank Pusat juga dia melihat wang yang luas ni untuk memutuskan dasar monetary yang diperlukan pada bila-bila masa untuk memastikan ekonomi terkawal. Okay, wang sempit versus wang luas. Walaupun M1 tu digunakan untuk menggambarkan wang sempit, M2 atau M3 atau M4 ni dia layak sebagai wang yang luas, dan juga M4 ni dia mewakili konsep terbesar bekalan wang. Ini sering disebut sebagai deposit jangka panjang kerana aktiviti mereka dibatasi oleh keperluan waktu tertentu. Okey, jadi kesimpulannya di sini adalah NM ni dia telah menukar sasaran monetary kepada kadar faedah menyasar kerana mempercepatkan pembaharuan kewangan yang telah melemahkan hubungan antara wang dan penunjuk makroekonomi penting di Malaysia. Sekian, terima kasih.